Assalamualaikum dan selamat pagi. Bertemu kita sekali lagi di dalam kelas PDPR Sains tahun 2 bersama Cikgu Nurmala binti Muhammad Sani. Semua sihat? Cikgu harap semua anak murid cikgu berada dalam keadaan sihat. InsyaAllah. Apa yang kita akan belajar pada hari ini ialah untuk tema kemahiran saintifik, tajuk kemahiran proses sains berkomunikasi. Kita akan belajar kemahiran proses sains seterusnya. Sebelum ini kita telah belajar proses sains memerhati, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor. Pada hari ini kita akan belajar berkomunikasi. Untuk hari ini saya nak semua murid rujuk buku teks pada muka surat 10 dan 11. Apakah objektif pembelajaran? Objektif pembelajaran pada hari ini, di akhir pengajaran dan pembelajaran, saya harap murid-murid dapat mengenal pasti kemahiran berkomunikasi dan cara untuk mendapatkan maklumat. Apa itu berkomunikasi? Berkomunikasi adalah cara kita menyampaikan maklumat atau idea kepada orang lain. Dengan erti kata lain, berkomunikasi adalah proses menerima, menyebar dan berkongsi maklumat dan idea kepada orang lain. Selain itu, maklumat yang kita sampaikan perlulah difahami dengan betul. Terdapat pelbagai bentuk komunikasi dalam sains. Nanti kita sambung. Apakah bentuk-bentuk komunikasi tersebut? Terdapat 4 jenis bentuk komunikasi dalam sains. Yang pertama, gambar. Yang kedua, carta. Yang ketiga, graf. Dan yang keempat, model. Kita lihat contoh bentuk komunikasi yang pertama, iaitu gambar. Tengok pada gambar. Okey, daripada gambar kita boleh berkomunikasi atau boleh kita menerangkan tentang gambar. Antaranya, ini ialah arnab. Arnab mempunyai telinga yang panjang dan tirus. Arnab mempunyai 2 kaki di belakang yang lebih besar berbanding 2 kaki di hadapan. Apa lagi yang boleh kita sampaikan daripada gambar ini? Arnab mempunyai 2 warna, warna hitam dan juga warna putih untuk gambar ini. Seterusnya, contoh bentuk komunikasi yang kedua ialah carta. Saya bagi contoh di sini adalah carta organisasi. Kita boleh memberi maklumat, ini carta organisasi. Carta ini terdapat di dalam kelas. Terdapat maklumat murid di dalam carta organisasi. Dalam ni kita boleh lihat ada nama guru besar, guru kelas, ketua kelas, penolong ketua kelas, setiausaha, bendahari dan AJK. Itu maklumat yang terdapat di dalam carta. Bagi contoh bentuk komunikasi yang ketiga, iaitu graf. Contohnya pada gambar, ini adalah graf palang ataupun graf bar. Ada banyak lagi lah jenis graf yang kita boleh jumpa. Graf ini menunjukkan cara murid pergi ke sekolah. Terdapat bilangan murid mengikut cara murid pergi ke sekolah. Kalau kita lihat pada graf, terdapat petunjuk. Kotak yang berwarna merah menunjukkan murid pergi ke sekolah menaiki bas. Kotak yang berwarna kuning, murid yang berjalan kaki. Kotak yang berwarna hijau, murid berkereta ke sekolah. Maksudnya dia naik kereta ayah lah. Kotak yang warna biru berbasikal ke sekolah dan warna biru yang pekat tu naik motosikal. Terdapat juga maklumat tentang bilangan pelajar. Contoh yang berwarna merah, dia berada di antara 15 dan 20. Dan kalau kita kira dia ialah 18 orang.
Kalau yang kuning antara 5 dan 10. Kalau kita tengok pada dia punya ukuran ni dalam 7 orang. Tu kita boleh sampaikan maklumat dalam bentuk graf. Bukan graf, graf. Seterusnya, contoh bentuk komunikasi yang keempat ialah dengan menggunakan model. Tengok pada gambar, ini adalah model rumah. Model ini menunjukkan ruang yang ada di dalam rumah. Terdapat beberapa ruang yang sama seperti rumah sebenar. Kita lihat ada ruang bilik tidur, ada ruang tamu, ada ruang dapur, ada ruang makan, ada ruang belajar, ada tandas. Hampir sama dengan keadaan rumah sebenar. Ini yang kita sebut sebagai model rumah. Model rumah kita boleh terangkan berapa bilik terdapat di dalam rumah ini, berapa keluasan untuk ruang tamu. Itu antara maklumat yang boleh kita sampaikan daripada model. Cikgu harap anak-anak murid cikgu faham 4 bentuk komunikasi menerusi gambar, carta, graf dan juga model. Seterusnya, tugasan yang perlu semua buat. Tugasan yang pertama, boleh lihat pada buku teks muka surat 10. Terdapat jadual tugas untuk kelas. Tugasan, di sini kita boleh lihat menyapu, membersihkan tingkap, menyusun meja, memadam papan putih. Hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dan Jumaat. Okey, untuk menyapu, kita akan lihat pada hari Isnin siapa yang bertugas. Pada hari Selasa, pada hari Rabu, pada hari Khamis dan pada hari Jumaat dan seterusnya. Ada nama yang telah diberikan tugas untuk menjalankan tugas mereka. Setelah meneliti jadual tugas yang terdapat pada buku teks muka surat 10, anak-anak perlu menjawab soalan yang diberikan rujuk buku teks muka surat 11. Soalan yang pertama, siapakah yang ditugaskan untuk menyapu pada hari Rabu dan Khamis? Soalan yang kedua, berapakah bilangan murid yang ditugaskan untuk menyusun meja dalam seminggu? Dan soalan yang ketiga, siapakah yang bertugas sebanyak 2 kali dalam seminggu? Kita tengok semula jadual tu dan kita jawab soalan ni. Murid-murid perlu salin soalan dan jawab di dalam buku tulis sains yang biru tu, yang besar tu, tulis hari dan tarikh pada hari ini. Tulis dengan kemas dan jawab dengan betul. Nanti dah siap, boleh ambil gambar dan hantar kepada cikgu. Tugasan yang kedua, murid-murid perlu menjawab soalan di dalam buku aktiviti sains muka surat 7 dan 8. Pada muka surat 7, anak-anak murid-murid perlu sambungkan titik bagi melengkapkan gambar. Lepas tu jawab soalan apakah haiwan di atas, berikan 2 ciri yang terdapat pada haiwan tersebut. Dan pada muka surat 8, lengkapkan jadual reban ayam. Ada 4 reban ayam Nisa, Kanang, Kugen dan Meling. Kira berapa jumlah anak ayam berdasarkan gambar di atas. Itu saja untuk hari ini. Cikgu harap semua anak murid cikgu faham apa yang telah cikgu terangkan dan dapat menyiapkan tugasan yang diberikan. Dan hantar bukti tugasan yang telah diselesaikan kepada cikgu. Terima kasih. Jaga diri.